Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaedah PAK21, saya akan membincangkan mengenai kaedah talking chips. Nama saya adalah Nur Fatinahullah, binti Cik Muhammad Azhar. Nombor matrik adalah 074210. Seterusnya kita pergi kepada bahagian apakah konsep mengenai talking chips ni. Konsep talking chips ni dikatakan sebagai satu pendekatan struktur kagan di mana dia more kepada pembelajaran secara kooperatif. Di mana pembelajaran kooperatif ni didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi ataupun berkomunikasi antara satu sama lain dalam mencapai matlamat khusus ataupun mendapatkan hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan pembelajaran. Sebab menurut Kagan pada tahun 1998, dalam pembelajaran kooperatif ni, aktiviti pembelajaran dikatakan wujud apabila struktur kooperatif ni disesuaikan dengan isi kandungan seperti yang diwakili oleh hubungan di mana aktiviti itu adalah bersamaan dengan struktur pembelajaran digabungkan dengan isi kandungan sesuatu pelajaran tersebut. So Kagan ni dia memberitahu juga iaitu sebenarnya struktur Kagan ni dia boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu, terutamanya dalam kumpulan yang kecil, dalam kelas voting ataupun dalam satu kelas yang sama. Lepas tu dia melibatkan kemahiran berfikir iaitu kognitif dan juga perkongsian maklumat dan juga kemahiran untuk berkomunikasi. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian macam mana kita nak melaksanakan untuk kaedah talking chips ini. Yang pertama adalah untuk satu kelas tu, guru akan membahagikan pelajar-pelajar di dalam kelas itu kepada beberapa kumpulan yang kecil, biasanya dalam 4 ataupun 5 orang bagi setiap kumpulan yang kecil. Okey, yang kedua, setiap kumpulan itu akan diberikan satu topik untuk dijadikan topik perbincangan. So topik itu adalah berdasarkan daripada standard pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut lah. Dia harus memiliki kriteria bagi standard perbincangan, standard pembelajaran tersebut. Okey, yang ketiga adalah setiap ahli kumpulan dalam kumpulan kecil itu akan diberikan dengan 2 ataupun 3 chips setiap orang lah. So maksudnya setiap ahli itu akan dapat 2 ataupun 3 chips setiap orang. Okey, yang keempat adalah apabila setiap ahli itu dia nak mengemukakan cadangan, dia nak mengemukakan idea mengenai topik perbincangan yang diberikan oleh guru tu, jadi ahli tersebut dia perlu meletakkan chips yang ada di tengah-tengah ataupun di dalam bekas yang disediakan oleh guru tersebut, dan dia hanya dibenarkan untuk berkongsi idea ataupun pendapat apabila dia meletakkan chips. Okey, so chips tu menandakan iaitu dia punya peluang untuk bercakap. Sekiranya dia sudah kehabisan chips, maka dia tidak boleh lagi untuk berkongsi idea. Okay, chips yang diberikan kepada setiap ahli kumpulan tu adalah bermaksud di mana setiap kali pelajar tu nak mengemukakan idea, nak mengemukakan pendapat mengenai topik perbincangan tersebut, dia harus menggunakan chips. Jadi chips tu merupakan macam tiket untuk dia memberi idea lah, memberikan pendapat. Sekiranya chips tu sudah habis, maksudnya pelajar tu dia tidak boleh mengemukakan idea ataupun pendapat lagi. Jadi setiap ahli kumpulan dia wajib menghabiskan chips yang ada pada mereka. So perbincangan tu akan dikira seperti tamat ataupun perbincangan itu akan dikatakan habis apabila kesemua ahli dalam kumpulan kecil tadi sudah menghabiskan chips yang ada pada mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian kelebihan dalam kaedah talking chips ini. Okey, yang pertama sekali adalah melalui kaedah talking chips ini dia dapat melatih pelajar untuk mengasah kemahiran lisan ataupun berkomunikasi mereka dengan lebih baik. Di mana setiap kali pelajar tu dia ingin mengemukakan idea ataupun berkongsi pendapat, dia perlu menggunakan chips tersebut. Jadi di samping dia dalam kaedah bermain, so pelajar-pelajar ni dia dapat mengasah kemahiran verbal mereka, iaitu dia perlu berkomunikasi ataupun dia perlu menggunakan lisan untuk berkongsi idea ataupun pendapat. Talking chips ni dia dapat melibatkan keseluruhan pelajar di dalam kelas tersebut, di mana untuk dalam kelas tu kita akan melibatkan semua pelajar untuk turut serta, cuma kita bahagikan mereka kepada
kepada beberapa kumpulan yang kecil dan diberikan topik perbincangan. Pelajar perlu turut serta. Okey, kelebihan yang ketiga untuk kaedah talking chips ini adalah dia menjadikan pelajar ni lebih yakin dalam memberi pendapat ataupun idea mereka. Okey, sebelumnya maybe pelajar tu lebih malu, dia tidak yakin nak beri pendapat. Tapi melalui kaedah talking chips ni, dia perlu yakin, dia perlu memberikan pendapat walau macam mana pun dia perlu memberikan pendapat ataupun idea mereka selagi mereka mempunyai chips pada mereka. Kelebihan yang keempat pula adalah dia memberi peluang yang sama rata kepada setiap pelajar untuk memberikan pendapat. Mungkin sebelum ni dalam kelas, dalam bilik darjah, pelajar telah dapat peluang yang tak sama rata. Maksudnya bukan semua pelajar yang berpeluang untuk memberikan pendapat ataupun idea mereka apabila guru menyoal berkaitan dengan topik pembelajaran ataupun sesuatu hal perkara lah. Tapi melalui talking chips ni, setiap pelajar tu akan mendapat peluang yang sama. Maksudnya bilangan chips yang sama bermaksud bilangan peluang yang sama untuk diorang berkongsi idea ataupun pendapat. Okay, kelebihan yang terakhir bagi kaedah talking chips ni adalah dia dapat mengasah kemahiran sosial dan juga kemahiran kognitif pelajar. Seterusnya ada beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam kaedah talking chips ni. Yang pertama, kelemahan yang dapat dikenal pasti adalah untuk kaedah talking chips ni dia kurang sesuai digunakan apabila sesuatu bilik darjah ataupun kelas tu dia mempunyai pelajar yang pelbagai. Kalau contoh kelas tu dia ada pelajar yang jenis gaya belajar dia adalah kinestetik, di mana kita tahu kinestetik tu dia perlukan satu jenis aktiviti yang melibatkan pergerakan, bukan hanya duduk statik dekat satu tempat atau bukan hanya melalui penerangan sahaja. So kalau pelajar dalam kelas tu dia ada banyak yang pelajar yang kinestetik, so dia akan merasakan aktiviti ni membosankan lah. Sebab apa? Dia hanya perlu menggunakan lisan, dia perlu berkomunikasi dalam memberi pendapat ataupun idea, dia tidak melibatkan pergerakan ataupun aktiviti lah. Okey, yang kedua adalah disebabkan dia melibatkan ke semua pelajar, so dia akan mempunyai banyak ahli kumpulan. Okey, so di sini guru akan kurang pemantauan dalam semua kumpulan yang menjalankan aktiviti. Sebab untuk guru tu nak memantau ke semua kumpulan-kumpulan kecil tadi tu dalam satu masa sama, itu adalah mustahil lah. Sebab dia perlu pergi satu persatu group tu. Tapi sebabkan aktiviti tu dijalankan secara serentak, jadi guru tu dia tidak dapat memantau keseluruhan kumpulan dalam satu masa. Tiga adalah sekiranya macam contoh ada pelajar kan, dia ada pelbagai tahap pelajar di dalam sesuatu kelas tu. Mungkin ada pelajar yang aras kemahiran dia ataupun aras penguasaan dia lebih tinggi, sederhana dan juga lemah. So mungkin pelajar yang lebih mempunyai aras kemahiran yang tinggi, dia akan lagi cepat untuk memberikan pendapat ataupun idea. So biasanya diorang ni akan suka memberikan pendapat lebih awal, ataupun dia suka memulakan sesuatu perbincangan tersebut. Jadi kemungkinan untuk dia menghabiskan chips yang ada pada mereka tu dengan lebih awal, dengan cepat adalah lebih tinggi lah, di mana dia akan banyak memberikan pendapat ataupun idea mereka. Okey, kalau pelajar yang lemah ni dia akan lambat sikit memberikan pendapat ataupun idea, so dia akan mengambil masa untuk dihabiskan chips. Di sini dia akan menjadikan pelajar-pelajar yang lebih pandai ataupun mempunyai aras yang tinggi, so dia akan menunggu lebih lama. Dan yang terakhir bagi kaedah talking chips ni adalah di mana dia kurang sesuai dilaksanakan pada subjek yang banyak pengiraan, terutamanya pada subjek matematik, subjek fizik, subjek matematik tambahan, so yang banyak melibatkan pengiraan. Sebab dalam kaedah talking chips ni dia banyak menggunakan konsep lisan, iaitu berkomunikasi dalam memberikan pendapat ataupun idea. So kalau untuk pengiraan ni, macam mana kita nak gunakan kaedah talking chips? Macam mana kita nak menerangkan tentang konsep ataupun pengiraan tu daripada segi verbal, dari segi lisan. So untuk jenis macam subjek yang mempunyai langkah pengiraan, dia kurang sesuai digunakan kaedah talking chips. Okay, sebagai kesimpulannya, kita boleh dapati sebenarnya melalui kaedah talking chips ni dia banyak memberikan kelebihan dan juga beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti. Tapi sebenarnya kaedah talking chips ni merupakan satu kaedah yang sangat menarik sebab dia melatih pelajar tu untuk lebih mahir dalam berkomunikasi, dalam memberikan pendapat ataupun idea. Okey, itu sahaja perkongsian saya mengenai kaedah talking chips ini. Semoga ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.